Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, الآن hayya bil arabiyyah lis-saff ar-rabi'. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat meneruskan lagi PDPR kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Okey, pada tajuk yang lalu kita belajar tentang isim isyarah iaitu hadha dan hadhihi. Okey, kalau kita tengok dekat gambar rajah ini ialah hazihi. Hazihi untuk lelaki atau perempuan, untuk perempuan hazihi, kan? Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, hazihi untuk perempuan ataupun untuk muannas, kan? Macam mana kita nak bezakan perempuan ataupun muannas yang dipanggil muannas tu? Hazihi itu dia ada ta marbutah di belakang, kan? Ataupun kalau ada dua kalimah, dua perkataan, contoh macam kita tengok dalam gambar rajah ghurfatul mudir, kita tengok ghurfatu tu ada ta marbutah untuk ghurfatu. Okey, ghurfatu. Jadi terus dia jadi muannas. Jadi penggunaan dia dalam isim isyarah ataupun isim isyarah dia ialah dipanggil hazihi. Okey. Manakala untuk muzakkar iaitu untuk perkataan lelaki, haza, kita boleh tengok pada perkataan-perkataan untuk isim isyarah penggunaan untuk haza. Kita tengok situ yang tidak ada ta marbutah. Contoh dalam perkataan-perkataan dia yang ditunjukkan mat'amun, mal'abun, binaun, hammamun, ma'tabulul komputer, musalla, dukkanul madrasati. Okay? Jadi ini isim isyarah untuk muzakkar. Muzakkar ialah lelaki. Okay? Kena ingat haza dan hazihi itu isim, ada dua isim isyarah di situ. Haza untuk muzakkar lelaki dan hazihi untuk perempuan muannas. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita masih lagi menggunakan kita belajar tentang isim isyarah iaitu kata tunjuk. Okey, penggunaan seterusnya ialah zalika dan tilka. Zalika, tilka, itu, zalika, itu, tilka, itu. Apakah perbezaan zalika dan tilka ini? Dan kita tengok zalika untuk muzakkar. Muzakkar ialah lelaki, manakala tilka untuk perempuan. Tilka untuk perempuan iaitu muannas. Zalika muzakkar, tilka muannas. Zalika lelaki, tilka perempuan. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Baik, mari kita lihat bagaimanakah penggunaannya. Okey, kita tengok di sini zalika dan tilka. Zalika huruf akhir kalimah bukan ta marbutah, maknanya di hujungnya tidak ada ta marbutah. Contoh yang ditunjukkan ialah zalika misbahun. Zalika misbahun. Manakala untuk muannas, tilka huruf akhir kalimah ada ta marbutah yang ustaz sebut ta sanggul tu, kan? Jadi perkataan yang ada ta marbutah di belakang itu ialah muannas. Jadi penggunaannya dalam isim isyarah bagi muannas ialah tilka. Tilka nafizatun. Tilka nafizatun. Okey, sekali lagi kamu dapat tengok dekat gambar rajah ini. Zalika misbahun. Nampak tak? Di belakang hun, misbahun, tiada ta marbutah. Maka itu ialah untuk muzakkar lelaki. Jadi penggunaannya, perkataan ini kita kena gunakan untuk muzakkar. Itu zalika misbahun. Manakala tilka untuk muannas pula, kalau kita tengok dia bergaris di belakang ta marbutah, huruf akhir kalimah ada ta marbutah, jadi bacaan dia ialah tilka nafizatun. Tilka nafizatun. Kenapa kita baca tilka? Sebab nafizatun ialah perkataan untuk
muannas, untuk perempuan. Jadi kita kena letak dia di bahagian muannas, iaitu tilka nafizatun. Sama juga macam minggu lepas kita belajar haza dengan hazihi. Yang ni isim isyarah ialah zalika dengan tilka. Nampak tak? Ta kan? Ta marbutah. Jadi penggunaan dia untuk muannas. Kalau yang perkataan yang sebelah kanan tiada ta marbutah, untuk muzakkar ataupun untuk lelaki. Okey. Itu kamu boleh fokus dekat perkataan yang bergaris tu. Okey. Di situ dah ditunjukkan. Jadi cuba sebut bersama-sama dengan saya. Zalika misbahun. Zalika misbahun. Kemudian penggunaan untuk tilka untuk perempuan ataupun muannas. Ingat muzakkar muannas. Untuk muannas iaitu tilka nafizatun. Tilka nafizatun. Okey, seterusnya kita saksikan gambar raja. Okey, pada gambar raja ini menunjukkan satu perbualan untuk menggunakan isim isyarah untuk zalika dan tilka, muzakkar dan muannas. Baik, kita tengok untuk gambar raja ataupun perbualan kepada gambar raja yang di sebelah kanan. Okey, soalan dia tanya madzalika, madzalika, madzalika. Jadi jawapan yang diberikan ialah zalika mat'amun. Zalika mat'amun. Kenapa dia tidak menggunakan tilka mat'amun? Kenapa? Sebab perkataan mat'amun iaitu kantin, mat'amun iaitu kantin kan. Dia tidak, di akhir dia tidak ada ta marbutah ataupun yang kita kenal sebagai ta sanggul, ta sanggui tu. Okey. Jadi penggunaan bila mat'amun, perkataan mat'amun, jadi dia tidak boleh menggunakan tilka, dia kena menggunakan zalika untuk muzakkar, untuk lelaki. Okey. Pada gambar raja yang di sebelah kiri pula, kita lihat perbualan. Baik, seorang murid bertanya dengan gurunya, ma tilka, ma tilka. Jadi guru itu menjawab, tilka idaratun, tilka idaratun. Sebab tu bila dia tengok perkataan yang soalan yang nak ditanya, dia tengok dengan perkataan, maksud perkataan idaratun. Idaratun terus ada ta marbutah kan, ada ta idaratun, perkataan idaratun pejabat, jadi ada ta marbutah. Jadi bila dia nak tanya pun dia kena menggunakan untuk muannas, ma tilka. Jadi guru terus menjawab, tilka idaratun, tilka idaratun. Seterusnya ialah penggunaan huna dan hunaka. Huna dan hunaka. Sama juga isim isyarah ini menunjukkan muannas dan muzakkar. Muannas dan muzakkar, ya. Okey, baik, kita tengok huna dan hunaka. Kalau huna untuk perkataan ataupun kata tunjuk, iaitu isim isyarah dia, penggunaan dia untuk muzakkar, huna. Jadi huna al-musalla. Tengok dia tanya di sini, ainal musalla? Ainal musalla? Maka murid menjawab, hunal musalla, hunal musalla. Okey. Jadi musalla perkataannya bukan muannas, jadi dia tiada ta marbutah. Jadi dia ialah muzakkar. Baik, gambarannya di sebelah kiri pula. Kalau kita tengok di sini, seorang pegawai dia tanya kepada seorang murid, ainal maktabatu? Ainal maktabatu? Di mana maktabah? Maktabah. Maktabah ni apa dia? Maktabah ni ialah perpustakaan. Jadi murid terus menjawab, hunakal maktabatu, hunakal maktabatu. Tengok dia tambah hunaka. Kalau yang muzakkar tadi huna, kalau yang muannas hunaka. Al-maktabatu. Kenapa? Sebab perkataan al-maktabatu ialah perkataan muannas. Jadi penggunaan kepada isim isyarah ini iaitu hunaka. Baik, mari kita ulang. Ainal musalla? Hunal musalla. Ainal maktabatu? Hunakal maktabatu.
Kita harap kamu boleh faham. Okey? Jom kita tengok untuk melatih diri kita, adakah kita dapat membezakan perkataan muannas dan muzakkar. Okey, seterusnya untuk menguji kemahiran kita, baik, cuba kamu tengok perkataan yang pertama sebelah kanan kotak di atas. Dukkanun. Dukkanun. Okey, perkataan ini muzakkar atau muannas? Ya, perkataan ini ialah muzakkar sebab di hujung dukkanun, di hujung tu tiada ta marbutah. Jadi kita menggunakan apa? Bagus. Kita menggunakan zalika. Ahsantu. Baik, seterusnya perkataan yang kedua di sebelah kiri atas. Idaratun. 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 Baik, dia muzakkar ataupun muannas? Bagus, dia ialah muannas. Jadi muannas kita mesti menggunakan tilka. Kita menggunakan tilka. Seterusnya anak-anak, iaitu maktabatun. Maktabatun. Cuba tengok ta marbutah di belakang tu ada kan? Jadi dia terus jadi muannas. Muannas. Okey, jadi muannas. Jadi penggunaan muannas zalika atau tilka? Betul, kita menggunakan isim isyarah dia ialah tilka. Tilka. Bagus. Seterusnya ialah perkataan ghurfatul mudiri. Ghurfatul mudiri. Ada dua perkataan di sini. Yang pertama ialah ghurfatu, yang kedua ialah al-mudiri. Baik, isim isyarah bagi ini muzakkar atau muannas? Tepat sekali, kita menggunakan isim isyarah dia ialah muannas sebab perkataan yang pertama ghurfatu ada ta marbutah. Kita lihat pada perkataan yang pertama. Jadi ghurfatul mudiri itu isim isyarah yang digunakan ialah tilka sebab dia ialah muannas. Bagus, terbaik. Okey, cuba kamu lihat pada gambar rajah ini. Qa'atun, muzakkar ke muannas? Bagus, muannas, qa'atun. Jadi penggunaan zalika atau tilka? Bagus, tilka. Okey, seterusnya gambar rajah di atas sebelah kiri. Fina'un, fina'un, muzakkar atau muannas? Tepat sekali, muzakkar sebab tiada ta marbutah di belakang itu. Jadi fina'un, jadi kita guna zalika atau tilka? Zalika sebab dia muzakkar. Okey, seterusnya mat'amun. Mat'amun, muzakkar atau muannas? Bagus, muzakkar. Jadi zalika mat'amun. Zalika mat'amun. Dan perkataan yang terakhir iaitu mal'abun, muzakkar atau muannas? Bagus, mal'abun ialah muzakkar. Jadi penggunaannya isim isyarah dia ialah zalika. Zalika. Bagus. Okey, itulah ya, pada hari ini kita hanya fokus kepada zalika dan tilka, dan ada dua lagi untuk isim isyarah, huna dan hunaka. Huna dan hunaka. Ingat lagi tak yang awal tadi dia bagi satu contoh dalam gambar rajah tu kan, huna dan hunaka. Jadi pada hari ini ada empat yang kita belajar pada hari ini, iaitu zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas, huna untuk kata tunjuk itu untuk muzakkar, dan hunaka untuk perkataan muannas. Okey, harapan saya semoga kamu teruskan pembelajaran di rumah, jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak mulia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.